أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada malam ini kita sama-sama dapat mengambil pelajaran, mengambil iktibar daripada mentadabbur beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai satu peristiwa besar yang pernah terjadi kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 1400 tahun lebih yang lalu, yaitu merujuk kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat sekalian, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Al-Isra ayat yang pertama. Maha suci Allah. Allah memulakan ayat ini dan juga memulakan surah ini menerangkan tentang zat dirinya, yaitu keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka jadilah dia. Tidak kira dalam apa jua bentuk, tidak kira dalam apa jua keadaan, tidak kira dalam apa jua peristiwa, pasti kehendak Allah itu akan terjadi. Begitu jugalah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang didatangkan di dalam Al-Quran supaya kita sebagai manusia ambil iktibar, mengambil pelajaran dan berfikir di sebaliknya, yaitu intipati-intipati, kandungan-kandungan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dalam kisah ini Allah menegaskan Dia telah memperjalankan seorang hambanya merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan, dan perjalanan ini
diperjalankan Rasulullah pada waktu malam, bukannya waktu siang. Bila sebut diperjalankan, ini bermakna bukanlah kehendak dan kemahuan Rasulullah, bukan juga dengan kudrat dan kuasa yang ada pada Rasulullah, tetapi Rasulullah mampu untuk Isra dan Rasulullah mampu untuk Mi'raj kerana adanya pertolongan dan bantuan daripada Allah untuk perjalanan ini. Dan ini melalui wasilah yang kita namakan sebagai malaikat-malaikat Allah yang senantiasa menjadi teman, senantiasa menjadi penolong, senantiasa menjadi pengawal dan pengiring Rasulullah sepanjang proses perjalanan Isra dan Mi'raj. Walaupun demikian, Allah berbicara tentang time, tentang waktu bila Allah sebut kalimah lailan. Dan Isra dan Mi'raj ini berlaku pada waktu malam, tuan-tuan dan puan-puan, bukannya waktu siang. Kalau kita mengambil pendekatan sederhana, akal kita, kalau kita nak pertimbangkan secara rasional dan logik, kalau benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala nak minta kepada semua manusia yang ada pada waktu itu benar-benar mempercayai kisah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, pertanyaan dia baik buat waktu malam ke baik buat waktu siang. Kalau nak suruh orang percaya, hak mana? Buat malam ke buat siang? Secara logika kita yang biasa-biasa, yang punya kelemahan dan kekurangan, kita akan berkata baik perjalanan ini dibuat pada waktu siang. Kerana pada waktu malam ni adalah suatu waktu yang mana pada waktu itu manusia beristirahat daripada keletihan tubuh badan masing-masing. Manusia dah berhenti daripada melakukan aktiviti-aktiviti kehidupan mereka. Masing-masing duduk di rumah, tak keluar lagi. Tetapi kalau buat waktu siang sebagai contoh, dan waktu siang ini kita tahu ini tempat utama Masjidil Haram, tempat tumpuan ibadat manusia. Kalau kita pergi waktu siang, bila-bila masa sekalipun ada orang tawaf, ada orang sa'i, ada orang berzikir, ada orang berwirid, ada orang solat. Dan kita mengambil pendekatan ketika orang ada di Masjidil Haram dalam keadaan-keadaan tadi, tiba-tiba Jibril dan Mikail datang belah dada Nabi. Dan semua mata-mata dapat menyaksikan keadaan tersebut. Lepas belah dada Nabi, kemudian Nabi naik burak dan mata-mata semua menyaksikan keadaan tersebut. Kalau tuan-tuan bertanyakan atau cuba menafikan kisah ini, ada orang boleh tolak lagi tak? Ada orang boleh nafi lagi tak? Tak ada orang boleh tolak peristiwa ni sebab sebahagian mata manusia yang turut sama berada dalam Masjidil Haram pada masa tu boleh tengok. Jibril datang, mereka nampak. Mikail datang, mereka nampak. Nabi dibelah, mereka nampak. Nabi naik burak dan terbang, mereka nampak. Siapa lagi nak tolak kisah ini? Kalaulah di luar sana yang tidak turut serta di dalam masjid sebagai contoh, cuba menafikan peristiwa ini, mana mungkin peristiwa begini berlaku kepada seorang manusia. Amat-amat tidak logik, amat-amat tidak boleh diterima dengan akal, pasti akan ditentang dan dilawan oleh mereka yang menyaksikan pada waktu itu. Tidak, kamu salah, kamu tidak berada di tempat kejadian, tetapi kami pada waktu itu berada di dalam Masjidil Haram dan menyaksikan peristiwa tersebut. Dan ini menjadi pengukuh dan penguat sekiranya ini benar-benar berlaku di waktu siang. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad di waktu malam? Dan ini adalah hikmah kenapa Allah melakukan demikian. Apapun untuk dikaitkan waktu ini, senantiasa kita yang hidup di alam semesta ini akan terkait dengan satu benda lagi yang dipanggil sebagai space. Apa dia? Ruang ataupun jarak. Yang ini Allah sebutkan melalui minal masjidil harami ilal masjidil aqsa.
waktu malam tu Rasulullah diperjalankan bermula di mana dan berakhir di mana. Bermula di sebuah masjid yang bernama Masjidil Haram yang sekarang ini berada di bumi Mekah. Dan Rasulullah diperjalankan melalui Isra ini sampai ke satu lagi masjid yang tidak kurang kehebatannya dalam sejarah Islam, bahkan sejarah dunia sekalipun, yaitu Masjidil Aqsa yang sekarang berada di Palestin, di Jerusalem, yang sekarang berada di bawah kawalan kerajaan Israel. Jadi perjalanan ini, kalau kita mengambil kira jarak yang ada pada waktu itu, lebih kurang 1.500 km daripada Masjidil Haram di Mekah sampai di Masjidil Aqsa, 1.500 km. Dan kalau benar-benar peristiwa ini tidak disaksikan oleh sesiapa pun, mana mungkin seorang manusia pada waktu itu untuk menerima kisah perjalanan ini yang memakan hampir jarak 1.500 meter untuk pergi pada malamnya dan kembali pada malam yang sama, memang tak akan masuk akal. Secepat-cepat perjalanan pun mungkin mengambil masa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk pergi dan balik. Tiba-tiba didakwa oleh seseorang dia mampu pergi untuk jarak tersebut, pi malam ni, balik malam ni juga. Ini suatu benda-benda yang di luar kemampuan akal manusia untuk berfikir akan kebesaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Apapun akibat daripada pertentangan antara mukjizat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, bila bertemu dengan pertimbangan rasional dan logika akal manusia, dia selama-lamanya tidak akan dapat masuk sampai bila-bila pun. Kerana dia melibatkan satu benda yang dipanggil mukjizat. Apa maksud mukjizat dalam bahasa Arab? Mu'jiz, yakni yang melemahkan akal manusia untuk menerimanya. Nama dia pun dah memang melemahkan akal manusia. Akal manusia tak sampai nak fikir macam mana benda ni boleh terjadi, macam mana benda ni boleh berlaku. Dan dia mengatasi mana-mana teori, mana-mana kaedah sekalipun untuk dibuktikan. Lebih-lebih lagi bila kita bermain dengan teori-teori saintifik, bagaimana nak menempatkan keilmiahan peristiwa ini dalam bentuk Isra dan Mi'raj. Bahkan berkali-kali saya sebutkan, selama-lamanya peristiwa Isra dan Mi'raj tidak akan mampu diterjemahkan dan disaintifikkan oleh mana-mana teori, kerana kaedah-kaedah saintifik biasanya untuk mendapatkan sesuatu fakta, mereka terpaksa melalui benda-benda yang dipanggil hipotesis-hipotesis untuk membentuk teori. Saintifik memerlukan uji kaji, saintifik memerlukan analisis, saintifik memerlukan observation, saintifik memerlukan eksperimental. Bahkan diuji berkali-kali sampai tahap yang meyakinkan, barulah dijadikan sesuatu yang benar-benar fakta. Tetapi ingat tuan-tuan, peristiwa Isra dan Mi'raj hanya berlaku sekali ke 30 kali? Sekali ke 30 kali? Sekali saja. Dan dia tidak akan berulang-ulang buat kali kedua, bahkan beberapa kali seterusnya. Dia tidak akan mampu untuk diuji pun. Dia tidak akan mampu untuk diulang pun. Inilah yang saya maksudkan sebenarnya. Dan kita kena beriman sepenuhnya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj sebagaimana layaknya kita sebagai seorang Islam, lebih-lebih lagi yang mengaku beriman kepada Allah dan segala bentuk kemuliaan dan kekuasaan daripada Allah.